Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir, juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai kepada muka surat 154. Tajuk dia, maudhu' dia, tuntutan ke atas Bani Israel. Ayat 40 sampai 43. Kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, kenangilah akan nikmat yang telah aku, yakni Allah, anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku, kelak akan kupenuhi janjiku kepada kalian. Dan hanya kepada aku kalian semua harus takut, tunduk. Berimanlah kamu semua kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada kamu. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah pula kamu jual beli ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepada aku kamu harus bertakwa. Janganlah pula kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Sadaqallahul azim. Wahai kaum aku, ingatlah nikmat Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Dia menjadikan kepada kamu, di kalangan kamu, para nabi dan rasul. Menjadikan di kalangan kamu raja-raja yang tidak diberi kepada orang-orang yang sebelum kamu. Kalau kita lihat, bermula dengan Nabi Allah Ya'qub, Ibrahim Ya'qub, Nabi Ibrahim Ya'qub, Nabi Ishak. Kalau mengikut catatan sejarahnya yang saya ambil daripada kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, saya nak buktikan pada tuan-tuan yang kebanyakan para nabi dan rasul adalah daripada kalangan mereka. Dikatakan bahawa bermula dengan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, Ya'qub, sebagaimana dalam cerita yang panjang saya ceritakan, Nabi Ya'qub mempunyai 4 orang isteri. Selepas Nabi Ya'qub, dalam perkiraan para nabi dan rasul, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah di kalangan Bani Israel melalui isteri Nabi Allah Ya'qub yang bernama Rahil. Nabi, lepas Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Ayub bukan daripada kalangan Bani Israel, tetapi keturunan Nabi Allah Ibrahim, bukan daripada Bani Israel. Zulkifli bukan daripada Israel, keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dan kemudiannya Nabi Syuaib bukan daripada Israel, keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Musa, keturunan Bani Israel. Juga
daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui nasab keturunannya yang sampai pada Lawi. Lawi ni adalah salah seorang anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya, keturunan Bani Israel. Lepas Musa, Nabi Harun. Nabi Harun juga keturunan Bani Israel melalui Lawi. Lawi anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya. Dan kemudiannya Nabi Daud. Nabi Daud adalah daripada keturunan Bani Israel yang sampai kepada nasab keturunannya Yahuza. Yahuza juga ada salah seorang anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya. Kemudiannya lepas Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dari kalangan Israel, Bani Israel yang sampai kepada Yahuza, salah seorang anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam melalui isterinya yang bernama Lai'ah. Nabi Ilyas keturunan Bani Israel yang sampai kepada Lawi. Saya nak buktikan kepada tuan-tuan, punya banyaknya, ya. Kemudiannya Nabi Ilyas juga dari keturunan Israel, ya, yang sampai keturunannya kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudiannya Nabi Yunus juga adalah daripada Bani Israel, keturunan Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudiannya Nabi Zakaria juga daripada Israel yang sampai kepada Yahuza, juga keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu yang saya kata Nabi Ibrahim tu Abul Anbiya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang kita salawat Ibrahimiyah tu. Ya. Yang kemudiannya Nabi Yahya. Nabi Yahya juga daripada keturunan Israel yang sampai nasab keturunannya kepada Yahuza, yang mengenai isterinya yang bernama Lai'ah. Nabi Isa alaihissalam juga berketurunan Israel sampai kepada Yahuza, anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keturunan Bani Israel. Itu dia. Punya banyak. Mengikut pendapat daripada buku Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Dia senaraikan. Saya catat tuan-tuan, nak cerita tarikh dia semua saya tahu. Saya ambil dalam buku yang boleh dipegang sumbernya. Nak ceritakan, itulah yang dikatakan bahawa yang kami ini memilih para nabi di kalangan mereka. Ya Allah tuan-tuan, tak sedar diri lagi wahai orang Yahudi Bani Israel. Wa anzalna alaikumul manna, diturunkan ke atas mereka seperti hujan al-manna. Manna ni kata ulama sejenis manisan yang turun macam turun salji. Tak ada mulut je. Tak payah susah-susah nak pergi gali lubang, korek kaktus ke apa, tak payah. Tak ada mulutnya. Dia kata geram sangat dengan orang Yahudi ni. Geram sangat sebab itulah. Sampai 100 kali. Ya. Sebab itu ada di kalangan ulama tafsir meriwayatkan antaranya satu kaul yang diambil daripada Ibnu Abbas. Kanal manna adalah keadaan mana itu yanzilu alaihim, turun ke atas mereka, ala asjar, melalui pokok-pokok turun. Fayu'azuna ilahi, mereka mendapatkannya untuk kenyang. Fayakuluna minhu, makan masya'u, sebagaimana mereka kehendaki. Tapi ada setengah ulama pula mengatakan, antaranya pendapat daripada Qatadah. Nanti kalau kita masuk yang mendalam lagi, saya cerita detail lagi. Nak ceritakan secara sikit-sikit.
Mana ni masa bila? Kata dah. Ya, tafsir ni. Ya. Sakata alaihim, sakata turun. Turun ke atas mereka mana tu? Min tulu'il fajri. Bermula daripada tulu'. Naik matahari. Syuruk. Naik matahari. Syuruk turun dah. Tak sayang pukul 10. Ila tulu'i syamsi. Sehinggalah tenggelam matahari. Masuk maghrib. Fayahuzu ar-rajulu minhum hadar. Maka seseorang daripada mereka, Bani Israel tadi, mengambil dengan sekadar mayakfihi, yang mencukupi diri dia, padan dengan diri dia, yauman, untuk satu hari. Faiza ta'adda zalika, apabila dia ambil lebih, fasada walam tabqa, dia akan rosak dan tak turun lagi. Kata ulama. Ya Allah tuan-tuan, sampai macam tu sekali. Itu yang dikatakan, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mereka memberi mereka makanan dari langit, mana dan salwa. Salwa ni apa benda pula ustaz? Salwa ni adalah sejenis burung. Dahlah tadi dapat manisan. Burung pula. Burung salwa. Ya. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Salwa adalah sejenis burung. Ya. Makanlah macam mana seperti tadi. Burung tadi datang serah diri. Bukan payah pergi punggai dengan kayu tak. Datang serah diri. Ya Allah tuan-tuan, seronoknya. Ya. Sampai macam tu sekali. Ya. Sama juga macam mana tadi? Ya. Iza ta'adda, apabila dia mengambil lebih untuk keperluan dia, ya, fasada walam yadqa indahu, dia akan hilang, tak ada lagi. Ya Allah tuan-tuan, sampai macam tu nikmat dia. Ya, itu dikatakan pada ulama. Ya, bila datangnya Taurat, ya, dapatnya Taurat, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima Taurat di Tur Saina. Ya, dalam Taurat tu dinyatakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan datang selepas ni, ikutlah Nabi ini, ikutlah Rasul ini. Bukan tak tahu. Ciri-ciri dia semua dah tahu. Itu yang saya ceritakan dulu macam, ya, masyayikh orang tua mereka, antaranya Ibnu Hayyiban, terlebih dahulu pindah ke bumi Madinah kerana berpegang kepada panduan Taurat yang Nabi akan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tunggu siap. Bukan tak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين
khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du, lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita. Apatah lagi kita beriktikaf bainal maghrib wal isya ini dengan majlis zikrullah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang masyhur selalu dibaca oleh penceramah, ya. Iza marartum bi majalisil ilmi farta'u fa innahu raudatun min riyadil jannah, ya. Apabila kamu berlalu melintasi marar berjalan pada majlis ilmu, hendaklah kamu berhenti. Fa innahu, maka sesungguhnya majlis ilmu itu raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Macam-macam hadis, ya, yang targhib, tasji' ala majalis ilmi, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu lahu tariqan ila jannah, ya. Siapa yang merintis satu jalan, ya, man salaka tariqan, jalan itu dia belajar ilmu, Allah pula melorong dia rintis satu jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita berlumba-lumba mencari bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi tuan-tuan, kita sambung Tafsir Al-Munir, juzuk 1, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai kepada muka surat 154. Tajuk dia, maudhu' dia, tuntutan ke atas Bani Israel, ya. Ayat 40 sampai 43. Kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, kenangilah akan nikmat yang telah aku, yakni Allah, anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku, kelak akan kupenuhi janjiku kepada kalian. Dan hanya kepada aku kalian semua harus takut, tunduk. Berimanlah kamu semua kepada Al-Quran
yang telah aku turunkan, yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada kamu. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah pula kamu jual beli ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepada aku kamu harus bertakwa. Janganlah pula kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan, ya, ayat ni kita dah sampai bahagian pedoman hidup dan hukum hakam, fiqhul hayah wal hukum. Kita sampai kepada perenggan Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun tu. Tak habis, ya, kuliah yang lalu. Jadi tuan-tuan, secara umumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Yahudi Banu Israel, ya, yang disebut dalam ayat ini, khususnya, ya, peringatan kepada kita dengan cara yang umum supaya mengingati nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, wahai Yahudi Bani Israel. Ya. Allah Ta'ala mengurniakan banyak nikmat-nikmat, ya, yang telah ditafsirkan dalam kuliah yang lalu mengikut pendapat ulama tafsir. Ya. Jadi kita terus kepada pedoman hidup dan hukum hakam. Kita lajak ke belakang sikitlah. Ya. Ayat-ayat di atas memaparkan banyak sekali hukum hakam dan peraturan tentang akidah, tentang akhlak, ibadat dan tata cara kehidupan, sama ada bersifat individu mahupun hidup bermasyarakat. Ayat-ayat tersebut mengingatkan golongan Yahudi agar tidak melupakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu mahu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu mengiranya. Surah Ibrahim ayat 34. Antara, kata Dr. Wabah Az-Zuhairi, kita masuk yang inilah tajuk kita. Antara nikmat Allah kepada mereka ialah Allah menyelamatkan mereka daripada kekejaman Fir'aun. Ya. Ini, ya, orang Yahudi kena tahu ni, ya. Kerana nikmat itulah menyebabkan mereka terus kekal berada di atas muka bumi ni. Ya, ni'matul aba, ni'matul abna. Ya. Allah menyelamatkan mereka dengan mendatangkan Rasulnya, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Ya. Orang Yahudi, ya, telah pun berada di bumi Mesir. Ya. Daulah Mesir pada ketika itu berada pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam dilantik menjadi menteri yang menjaga perbendaharaan kerajaan negeri Mesir. Pada zaman itu dikatakan dalam sejarah masa pemerintahan Malik Uksus di bahagian utara Mesir. Ya. Di bahagian selatan pada ketika itu diperintah oleh Fir'aun. Ya. Pada ketika itu Malik Uksus ini, ya, ataupun ahli tafsir menyebut nama dia yang sebenar adalah, ya, nama dia disebut sebagai apa nama dia? Ar-Rayyan
bin Al-Walid. Malikul Uksus ni disebut sebagai Ar-Rayyan bin Malik. Kila ada yang katakan Ar-Rayyan ni beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Islam lah. Ya, kata kila. Berada pada zaman tu lagi. Ya. Ketika mana Nabi Yusuf diberi kepercayaan, ya, menjaga perbandaraan kerajaan Ibnu Katsir itu bahagian tadi, bahagian utara tadi tu, ya. Hasil daripada kebijaksanaan yang Allah Ta'ala anugerahkan melalui mukjizat kemampuan Nabi Yusuf yang dapat mentakbir mimpi, ya. Dikatakan Ar-Rayyan tadi bin Al-Walid ataupun Uksus tadi bermimpi, ya, diceritakan wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'un sunbulatin khudrin wa ukhra yabisatin ya ayyuhal mala'u ftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Wa qala al-malik, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu bakar, ya, yang gemuk memakan 7 ekor lagi lembu yang kurus. Dan juga aku bermimpi 7 tangkai sab'un sunbulatin khudrin, 7 tangkai gandum yang hijau, dan yang satu lagi 7 tangkai yang kering. Ya. Berilah aku ru'ya, pentafsiran daripada mimpi ini, sekiranya kamu daripada orang yang pandai mentakbir mimpi. Ya, dengan hikmah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala lagi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, berjaya mentakbir mimpi itu dan mengatakan bahawa negara kita, Mesir dan seluruh Syam ini akan ditimpa kemarau yang panjang. Rupanya betul. Ya, rupanya betul kemarau yang panjang. Sehingga bapa Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Yaqub, yang berada di bumi Palestin, Syam, ya, dengan anak-anaknya terpaksa berhijrah, mengembara mencari negara yang dapat memberi mereka makanan. Akhirnya sampai di negeri Mesir. Dengan pendek ceritanya, disitulah bermulanya mereka menetap di bumi Mesir atas pelawaan ajakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bermulalah Fir'aun di situ. Bermulalah Bani Israel dengan Malikul Uksus di situ. Fir'aun sebelah sana, selatan belum lagi. Ya. Dan Malikul Uksus ini sangat sayang orang Bani Israel. Diberi keistimewaan lebih kurang hampir, kata ahli sejarah, ya, Qasasul Anbiya, hampir 200 tahun lamanya. 100 tahun lebih 200 tahun. 190 gitu, saya pun lebih kurang angka ni lebih kurang macam tu. Ya. Dan dilayan dengan sangat istimewa kedudukannya. Sehinggalah akhirnya bumi delta Mesir yang sebelah utara itu diserang oleh Fir'aun daripada sebelah selatan, ya, iaitu Fir'aun yang bernama Ahmus. Ya. Sehingga berjaya menakluki di sebelah utara tadi, dan tamatlah dinasti Uksus di situ. Bermulalah Fir'aun di seluruh bahagian utara dan selatan Mesir pada ketika itu. Fir'aun yang menakluki wilayah utara tadi sangat membenci Bani Israel, kerana mereka menganggap Bani Israel ini bukanlah penduduk asal Mesir Kibtiyah. Bermula daripada situ, ya, dikatakan dari tafsir, bermula daripada Ramsis,
Firaunnya yang bernama Ramsis. Sehinggalah Ramsis 1, Ramsis 2 kemuncaknya. Ya. Pada Ramsis 2 tu kemuncaknya. Pada ketika itu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Musa alaihissalam, diceritakan dalam ayat Al-Quran, ya, wa isnajaina min alil fir'aun yasumunakum su'ul azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Dan berilah peringatan kepada mereka, wahai Muhammad, ketika mana kami menyelamatkan kamu daripada kerabat suku sakat Firaun yang mengenakan seburuk-buruk azab ke atas kamu, menyembelih anak-anak kamu, wa yastahyuna nisa'akum, yang perempuan pula dibiarkan hidup. Yang demikian itu adalah bala yang sangat besar daripada Tuhan kamu. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, didatangkan Nabi Musa alaihissalam. Kena ingat tu. Ya, pada ketika itu, kebanyakan ahli tafsir mengatakan, terutamanya Ibnu Katsir, hampir 400 tahun lebih diazab oleh Firaun. Bukan 5 tahun, 400 tahun lebih dikatakan diazab. Orang-orang Yahudi Bani Israel, ya, dikerah bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang sangat teruk, menggunakan tenaga. Antaranya kata Ibnu Abbas, nahtul jabal, pahat gunung. Tu dia. Ya. Ingat tu nikmat kamu tu. Pahat gunung, nahtul jabal. Wa amalatin, kerja-kerja tanah, buat bangunan, ya, tin, tanah, bata daripada tanah, dan kerja-kerja yang buruk, mereka dijadikan hamba, haul dan hadam, kata Ibnu Abbas. Ya. Sehinggalah Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, dan kemudiannya diperintahkan Nabi Musa, ya, menyeberangi Laut Merah sampai ke Padang Sih. Itu yang dikatakan, ya. Menyelamatkan mereka daripada kekejaman Firaun. Allah memilih para nabi dan nabi dari kalangan mereka. Ya. Para anbiya dan rasul kebanyakannya datang daripada kalangan orang Yahudi Bani Israel. Kalau kita lihat, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, pernah memberi peringatan kepada kaumnya melalui lisan Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala lakum fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan berilah peringatan kepada mereka ketika mana Musa berkata kepada kaum dia, ya kaum, wahai kaum aku, ingatlah nikmat Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Dia menjadikan kepada kamu, di kalangan kamu, para nabi dan rasul, menjadikan di kalangan kamu raja-raja yang tidak diberi kepada orang-orang yang sebelum kamu. Ya. Kalau kita lihat, bermula dengan Nabi Allah Ya'qub, ya, Ibrahim Ya'qub, ya, Nabi Ibrahim Ya'qub, Nabi Ishak, ya. Kalau mengikut catatan sejarahnya yang saya ambil daripada kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, ya, saya nak buktikan pada tuan-tuan yang kebanyakan para nabi dan rasul adalah daripada kalangan mereka. Ya. Dikatakan bahawa bermula dengan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, ya, Ya'qub, ya. Sebagaimana dalam cerita yang panjang saya ceritakan, ya, Nabi Ya'qub mempunyai, ya, 4 orang isteri. Ya. Selepas Nabi Ya'qub, dalam perkiraan para nabi dan rasul, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah di kalangan Bani Israel melalui
isteri Nabi Allah Yaqub yang bernama Rahil. Ya. Lepas Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Ayub bukan daripada kalangan Bani Israel, tetapi keturunan Nabi Allah Ibrahim. Bukan daripada Bani Israel. Zulkifli bukan daripada Israel, keturunan Nabi Allah Ibrahim. Ya. Dan kemudiannya Nabi Syuaib bukan daripada Israel, keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Musa keturunan Bani Israel. Juga daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui nasab keturunannya yang sampai pada Lawi. Lawi ni adalah salah seorang anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya, keturunan Bani Israel. Lepas Musa, Nabi Harun. Nabi Harun juga keturunan Bani Israel melalui Lawi. Lawi anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya. Dan kemudiannya Nabi Daud. Nabi Daud adalah daripada keturunan Bani Israel yang sampai kepada nasab keturunannya Yahuza. Yahuza juga ada salah seorang anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya. Kemudiannya lepas Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dari kalangan Israel, Bani Israel yang sampai kepada Yahuza, salah seorang anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam melalui isterinya yang bernama Laiah. Nabi Ilyas keturunan Bani Israel yang sampai kepada Lawi. Saya nak buktikan kepada tuan-tuan, punya banyaknya. Ya. Kemudiannya Nabi Ilyasak juga dari keturunan Israel, ya, yang sampai keturunannya kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudiannya Nabi Yunus juga adalah daripada Bani Israel, keturunan Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudiannya Nabi Zakaria juga daripada Israel yang sampai kepada Yahuza, juga keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu yang saya kata Nabi Ibrahim tu Abul Anbiya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang kita salawat Ibrahimiyah tu. Ya. Yang kemudiannya Nabi Yahya. Nabi Yahya juga daripada keturunan Israel yang sampai nasab keturunannya kepada Yahuza, yang mengenai isinya yang bernama Laiah. Nabi Isa alaihissalam juga berketurunan Israel sampai kepada Yahuza, anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keturunan Bani Israel. Itu dia. Punya banyak. Mengikut pendapat daripada buku Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Dia senaraikan. Saya catat tuan-tuan, nak cerita tarikh dia semua saya tahu. Saya ambil dalam buku yang boleh dipegang sumbernya. Nak ceritakan, itulah yang dikatakan bahawa yang kami ini memilih para nabi di kalangan mereka. Ya Allah tuan-tuan, tak sedar diri lagi wahai orang Yahudi Bani Israel. Kemudian kata Dr. Wahab Az-Zuhaili rahimahullah alaih, memilih para nabi dan rasul di kalangan mereka dan memberi mereka makanan dari langit, al-manna wa salwa. Cerita panjang. Cerita apabila mereka teronta-ronta di padang Tih, bumi Sina, kerana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mahu masuk ke bumi Palestin pada ketika itu, dikuasai oleh satu kaum yang sangat ganas, kaum Jabbarin Anid, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi
Wahai kaum aku, kata Nabi Musa, udkhulu ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum. Ya. Wahai kaumku, masuklah ke bumi mukaddas yang suci bersih ini. Kata ulama, tidak lain dan tidak bukan Palestin. Allati kataballahu lakum, yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu, inilah bumi kamu. Nak sangat penempatan yang istimewa. Ya. Wala tartadu ala adbarikum, jangan patah balik belakang, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Fatan kalibu khasirun. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di bumi itu ada kaum yang sangat ganas. Kata setengah ahli tafsir adalah kaum Kan'anin. Wa inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami ini wahai Musa tak akan masuk bumi ini sehinggalah mereka keluar daripada bumi tersebut. Fa in yakhruju minha, kalau mereka keluar baru kami masuk. Pengecut bacul orang Yahudi. Kalau kami nak masuk juga wahai Musa, dalam ayat yang lain, fadulu anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, masuklah kamu wahai Musa dengan Tuhan kamu, kamu berperanglah, kami duduk kat sini, bila habis panggil kami. Tu dia dijawab macam tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala murka, yatihuna fil ardi arba'ina sana, teronta-ronta di padang teh selama 40 tahun. Itu cerita ni berlaku pada teronta-ronta di padang teh tu. Teronta-ronta di padang teh selama 40 tahun. Ya. Saya juga ada catatan. Ya. Saya nak bagi tuan-tuan bayangkan, ya, macam mana keadaan mereka di bumi, di padang teh tersebut. Ya. Saya ambil daripada, ya, kitab tafsir. Setengah ahli tafsir dia mengatakan bahawa padang teh itu keluasan dia sitatu parasih, 6 parasih. Parasih ni ukuran orang Arab. 6 parasih. 1 pursah, pursah mufrad, parasih jamak. 1 pursah bersamaan dengan salah satu amyal, 3 batu. Kalau 6 kali 3, 18. 18 batu tu lebih kurang berapa kilometer, tuan-tuan? Ada 30. 18 batu. Ada Haji dekat-dekat 30, 20 lebih. 20 lebih kan? Cuba bayangkan keluar dia sampai kat mana? Sampai kat dekat jering tak? Kan lebih lagi. Tu perseginya. Perseginya. Padang teh yang kering kontang. Ayak pun tak ada. Teronta-ronta. Ya. Kata ulama tafsir, ala ghairil huda, tanpa ada panduan. Wala ya'rifu li nafsihi madhalan wa makhrajan, tak tahu nak pergi ke mana, nak keluar tak boleh, nak masuk tak boleh. 40 tahun. Ya. Pada ketika itu, walaupun demikian, masih Allah Ta'ala sayang. Sehingga apabila mereka lapar sahaja, ya, mereka datang berjumpa Nabi Musa alaihissalam supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan mereka makanan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka yang dikatakan manna wa salwa. Dengan cara yang senang, dengan cara mukjizat. Dahlah tengah panas tu, tengah panas lik-lik tu, Allah Ta'ala sayang lagi. Wa zallalna alaikumul ghamama,
Mereka dipayungi pula awan hitam yang menutup mereka daripada kepanasan bahang matahari. Kalau ikut akal, biar dia mampu hitam tu. Nak cerita, ingat nikmat tu. Itu yang kita akan jumpa selepas ini, ayat-ayat yang menceritakan secara detail lagi. Ya. Wa anzalna alaikumul manna, diturunkan ke atas mereka seperti hujan al-manna. Manna ni kata ulama sejenis manisan yang turun macam turun salji. Tak ada mulut je. Tak payah susah-susah nak pergi gali lubang, korek kaktus ke apa, tak payah. Tak ada mulut je. Dia kata geram sangat dengan orang Yahudi ni. Geram sangat sebab itulah. Sampai 100 kali. Ya. Sebab itu ada di kalangan ulama tafsir meriwayatkan, antaranya satu kaul yang diambil daripada Ibnu Abbas, kanal manna, adalah keadaan mana itu yanzilu alaihim, turun ke atas mereka, ala asjar, melalui pokok-pokok turun. Ya. Fayu'azuna ilahi, mereka mendapatkannya untuk kenyang. Fayakuluna minhu, makan masya'u, sebagaimana mereka kehendaki. Tapi ada setengah ulama pula mengatakan, antaranya pendapat daripada Qatadah. Nanti kalau kita masuk yang mendalam lagi, saya cerita detail lagi. Nak ceritakan secara sikit-sikit. Mana ni masa bila? Kata Qatadah, tafsir ni, sakata alaihim, sakata turun ke atas mereka, mana tu? Min tulu'il fajri, bermula daripada tulu', naik matahari, syuruk, naik matahari, syuruk turun dah. Tak sayang pukul 10. Ila tulu'i syamsi, sehinggalah tenggelam matahari, masuk maghrib. Fayahuzu ar-rajulu minhum hadar, maka seseorang daripada mereka Bani Israel tadi mengambil dengan sekadar ma yakfihi, yang mencukupi diri dia, padan dengan diri dia, yauman, untuk satu hari. Fa iza ta'adda zalika, apabila dia ambil lebih, fasada walam tabqa, dia akan rosak dan tak turun lagi, kata ulama. Ya Allah tuan-tuan, sampai macam tu sekali. Itu yang dikatakan, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mereka memberi mereka makanan dari langit, mana dan salwa. Salwa ni apa benda pula ustaz? Salwa ni adalah sejenis burung. Dahlah tadi dapat manisan, burung pula, burung salwa. Ya. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Salwa adalah sejenis burung. Ya. Makanlah macam mana seperti tadi. Burung tadi datang serah diri. Bukan payah pergi punggai dengan kayu, tak. Datang serah diri. Ya Allah tuan-tuan, seronoknya. Ya. Sampai macam tu sekali. Ya. Sama juga macam mana tadi. Ya. Iza ta'adda, apabila dia mengambil lebih untuk keperluan dia, ya, fasada walam yadqa indahu, dia akan hilang, tak ada lagi. Ya Allah tuan-tuan, sampai macam tu nikmat dia. Ya. Itu dikatakan pada ulama. Dari langit al-manna dan salwa, Allah mengeluarkan air di celah-celah batu
Bila dahaga, datang pula jumpa Nabi Musa alaihi salam, mengadu, wahai Musa, kami ni dahaga, macam mana nak buat, bekalan dah habis. Maka berdoalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa tuan-tuan, nak cerita tu tak dapat kat kita macam tu, ya. Sampai macam tu. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajat. Mengadu saja kepada Nabi Musa. Nabi Musa dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, faqul nadrib, kami katakan kepada Nabi Musa, idrib, pukul dengan tongkat kamu al-hajar. Fanfajarat, terpancut, min husnata asyarata aina, terpancut 12 mata air. Sebab 12 kabilah. Ya. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Setiap kabilah tu dia tahu dah nak minum tang mana. Kalau elok-eloknya bagi satu sudahlah, kongsilah. Bagi seorang satu kabilah. Ya. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah, minumlah dengan rezeki Allah. Ya. Wala taqsaw, ya. Wala taqsaw fil ardi mufsidin, janganlah terus melakukan kerosakan di atas muka bumi. Janganlah terus melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kena tuan-tuan. Istimewa tu. Sampai macam tu. Itu yang kata kena ingat tu, ya. Ya. Allah Ta'ala mengeluarkan air di celah-celah batu dan menjelaskan sifat gambaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Nikmat yang diberikan kepada Iwapa bermakna nikmat juga umat tersebut juga diberikan kepada anak-anak mereka. Bila datangnya Taurat, dapatnya Taurat, Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima Taurat di Tur Saina. Dalam Taurat tu dinyatakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan datang selepas ni, ikutlah Nabi ini, ikutlah Rasul ini. Bukan tak tahu. Ciri-ciri dia semua dah tahu. Itu yang saya ceritakan dulu macam masyayikh orang tua mereka, antaranya Ibnu Hayyiban terlebih dahulu pindah ke bumi Madinah kerana berpegang kepada panduan Taurat yang Nabi akan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tunggu siap. Bukan tak tahu. Nikmat yang diberikan, nikmat. Justru mereka turut menjadi terhormat dengan penghormatan bapa atau datuk nenek moyang mereka. Nikmat tersebut merupakan sebab pengekalan mereka. Manakala keprihatinan dan ingatan terhadap nikmat Allah sedemikian banyak sepatutnya menimbulkan perasaan malu untuk menderhaka atau menyanggah perintah Allah, apatah lagi untuk melakukan maksiat. Ini semua sewajarnya menggalakkan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Malu rasanya. Nak cerita malu, perangai hampa macam ni, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada orang Yahudi yang berada di kota Madinah ketika itu. Ingat cerita datuk nenek moyang kamu. Kamu bukan tak tahu, kamu tahu. Kamu tak malu ke kamu tak terima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai macam tu sekali. Kalaulah tu yang katakan di bawah ayat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang, nak kira nikmat Allah, kamu tak terkira, terbilang banyaknya. Sikit tuan-tuan, sikit lagi, lepas tu kita berhenti. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan mereka setia kepada janji. Tanggungjawab ini merangkumi segala suruhan, larangan dan wasiat, termasuk beriman dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebut dalam kitab Taurat. Ya Allah, pun saya pula azan. Pun saya pula yang azan. Jadi tuan-tuan, ya, kembalilah kepada ayat tadi. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut aufu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, kamu tunailah janji kamu. Suruhan Allah, perintah Allah keseluruhannya dalam Taurat itu, ya, aku pula akan menunaikan janji aku untuk memberikan balasan pahala kepada kamu. Seolah-olah Allah ikat janji dia dengan perbuatan baik ketaatan orang Yahudi Bani Israel. Apa hak mereka? Allah tidak terikat dengan mana-mana makhluk. Allah tidak terikat dengan mana makhluk. Allah Ta'ala tak terikat dengan dosa. Allah Ta'ala tak terikat dengan pahala. Kalau dikendaki diberi. Kalau tak dikendaki dicabut buang. Dalam ayat ini membuktikan bahawa benar-benar sungguh Allah Ta'ala itu nak memberikan pahala kepada mereka. Kalau mereka taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kata ulama tafsir, seolah-olahnya mereka mendapat dua ajrain. Ajraini isnaini, dua. Pertama, ikut ajaran Nabi Musa dan Taurat. Yang kedua, ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu sekali Allah Taala ikat. Apa padahal ikut suka Allah lah. Asal nak bagi. Yaf'alu ma yasa. Tapi soal ayat ni ikat sampai macam tu, nak ceritakan mereka ini bukan daripada golongan yang hina. Ya, anak cucu cicit orang yang baik-baik. Ya abna'i as-salih al-muti'. Wahai cucu cicit, anak-anak daripada bapa-bapa yang soleh, patuhlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengambil pengajaran secara wajah yang umum, hendaklah kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala sekaliannya, keseluruhannya. Mudah-mudahan, ya, Isyak pun dah masuk, ya. Jadi nak panjang-panjang pun tak boleh, tuan-tuan. Covid pun lama-lama makin naik dalam ni, tuan-tuan. Ya. Dah main 200 dah, tuan-tuan. Ya. Ingat ke tak ada dah ready. Ya. PKP dah. Ya. Rupanya tak ada lagi. Kalau tidak, cuti pula lah kita. Ya. Jadi mudah-mudahan kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan, ya, penyakit ini sama-samalah. Ya. Kita sentiasa membaca doa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang selalu dibaca, ya, Allahumma inna, ya, na'udzubika, kan, minal apa, minal junun, ya, wal juzam, ya, wasayil asqam, ya, wal baras, ya. Kita baca, selalu baca, insya-Allah, ya, Allah Taala hilangkan daripada kita. Jadi saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.